Kemudian salah seorang komunis nampak Atuk tenang je sambil hisap rokok. Dia pun panas hati lah. Lalu sergah Atuk. "Hei orang tua, bagi sini rokok dan mancis kau tu." "Kalau nak ambil lah," kata Atuk sambil tolak kotak mancis dengan rokok atas meja. Tapi belum sempat komunis tu nak ambil, Atuk cakap, "Mulut tu bising betul lah, kat sini kami tak suka cari gaduh. Pergi tempat lain lah." Terus menyirap komunis tu. Dia cabar Atuk berlawan dengan dia. Tapi Atuk dengan tenang berkata, "Tak payahlah, kalau kau boleh angkat kotak mancis ni, baru sepadan nak lawan dengan aku." Komunis tu pun dengan angkuhnya cuba ambil kotak mancis tu dari atas meja. Terkial-kial dia nak angkat. Habis satu badan berpeluh. Tapi kotak mancis tu tak bergerak langsung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Hari ini saya akan kongsi himpunan kisah seram volume 9. Ada beberapa buah kisah yang agak menarik bagi saya, dari kisah komunis hingga kisah Proton Saga Merah. Nak tahu kisah dia macam mana? Tonton video ni sampai habis. Jangan lupa subscribe, like dan komen dalam video ni. Pada yang nak join grup Telegram saya letak link dekat bawah. Macam biasa, sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabak Seram. Boleh dikatakan setiap hari Atuk akan melepak dekat kedai makan berdekatan rumahnya dekat Dong, Raub, Pahang. Ada satu hari, sekumpulan samsing komunis datang nak cari tali barut musuh mereka dekat kedai tempat biasa Atuk melepak tu. Masa tu semua pelanggan diam sebab takut tengok komunis bawa senjata api dengan muka bengis macam nak cari gaduh. Tapi Atuk tenang je. Ketua komunis tu terus herdik semua pelanggan sambil bertanya, "Siapa ketua kampung dekat sini?" Tak ada seorang pun yang jawab. Lepas tu dia tanya, "Siapa pendekar dekat sini?" Sama juga, tak ada siapa yang jawab. Semua pelanggan diam je. Kemudian salah seorang komunis nampak Atuk tenang je sambil hisap rokok. Dia pun panas hati lah. Lalu sergah Atuk, "Hei orang tua, bagi sini rokok dan mancis kau tu." "Kalau nak ambil lah," kata Atuk sambil tolak kotak mancis dengan rokok atas meja. Tapi belum sempat komunis tu nak ambil, Atuk cakap, "Mulut tu bising betul lah, kat sini kami tak suka cari gaduh. Pergi tempat lain lah." Terus menyirap komunis tu. Dia cabar Atuk berlawan dengan dia. Tapi Atuk dengan tenang berkata, "Tak payahlah, kalau kau boleh angkat kotak mancis ni, baru sepadan nak lawan dengan aku." Komunis tu pun dengan angkuhnya cuba ambil kotak mancis tu dari atas meja. Terkial-kial dia nak angkat. Habis satu badan berpeluh. Tapi kotak mancis tu tak bergerak langsung. Atuk terus ketawa sambil berkata, "Kalau setakat kotak mancis tu pun kau tak boleh angkat, macam mana nak lawan aku?" Lama komunis tu tenung Atuk dan tanpa bercakap sepatah pun, kumpulan komunis tu terus keluar dari kedai makan. Kemudian Atuk angkat kotak mancis dan rokok tu lalu pulang ke rumah. Zaman komunis bermaharajalela dulu memang sangat dahsyat. Ada mangsa yang dibunuh depan anak isteri. Sampai habis satu keturunan pun ada dibunuhnya juga. Tapi Alhamdulillah, kampung Atuk tak ada satu keluarga pun yang diancam puak komunis ni. Sebab orang-orang tua dekat kampung tu ada ilmu. Kebanyakan penduduk kampung Atuk ni keturunan rawa berdarah pendekar, termasuk Atuk sekali. Tapi mereka tak suka cari gaduh atau menunjuk kebolehan masing-masing. Ilmu tu akan digunakan bila dalam keadaan terdesak je. Kampung Atuk ni, kalau ada orang datang dengan niat tak baik, orang tu akan rasa sangat gelisah, takut, asyik pandang belakang je macam ada orang tengah perhati segala tingkah laku dia. Akhirnya disebabkan tak tahan sangat, tanpa dihalau sesiapa pun, orang tu akan cepat-cepat keluar dari kampung tu dan tak akan masuk balik sampai bila-bila. Pernah terjadi satu malam tu, musim durian. Adalah malaon yang nak buat duit dengan niat nak mencuri dan jual durian dekat Pekan Raup. Orang tu bukan penduduk kampung Atuk, jadi dia tak tahu yang kampung tu ada penjaganya. Malamnya, orang tu dan gengnya mulakan operasi nak curi durian. Semua peralatan dah siap. Keadaan kampung masa tu gelap, hanya diterangi cahaya bulan je. Belum sempat nak ambil buah durian yang pertama,
Ketua kumpulan pencuri tu macam ditarik-tarik untuk tengok ke arah pokok durian berdekatan. Dia ternampak bayangan hitam seorang lelaki berpakaian macam pendekar zaman dulu-dulu berdiri tegak, tingginya lebih kurang 10 kaki. Dia terus berteriak, "Hantu, lari!" Bila dah ketua kumpulan lari, jadi anak buah pun habis semua lari lintah pukang keluar dari kawasan dusun durian kampung tu. Sebenarnya makhluk yang mereka nampak tu konon je Panglima Hitam. Tugasnya jaga harta benda penduduk kampung dari dicuri dan menakut-nakutkan orang yang berniat tak baik di kampung tu supaya segera tinggalkan kampung tu. Ada satu kisah lagi. Masa tu polis tak ramai lagi, jadi sesiapa yang ada ilmu tu memang jadi harapan penduduk kampung lah untuk jaga keselamatan mereka. Satu hari tu, masa Atuk nak ke kebun, dia nampak ada sekumpulan orang jahat nak rompak penduduk kampung dekat tengah jalan guna senapang. Atuk tanyalah, kenapa ni? Tiba-tiba orang tu marah tu. Dia suruh Atuk jangan masuk campur dan berambuh dari situ. Dengan tenang Atuk kata, "Jangan macam tu, tak elok, turunkan senjata kau tu, nanti ada yang cedera." Tak cakap banyak, perompak tu terus acuhkan senapang dekat Atuk dan lepaskan tembakan. Tapi yang peliknya, senapang tu tak meletup. Peluru bertaburan atas tanah. Perompak tu tembak lagi. Benda yang sama juga jadi. Lepas tu apa lagi? Kumpulan perompak tu terus lari. Kalau tunggu memang lunyai nanti. Semua sedia maklum, zaman penghujung 40-an memang ramai orang susah. Rompak sana sini, bunuh, culik dah jadi macam perkara biasa. Boleh dikatakan semua penduduk kampung kenal Atuk dan ada nama gelaran dia. Tapi Azrul, Atuk dia ni, panggil Tok Dong je. Dulu arwah Atuk dia guru silat. Pernah sekali tu ayah nampak ramai orang datang dekat halaman rumah dia, tapi semua orang tu ayah tak kenal. Maknanya semua yang hadir tu bukan orang kampung situ lah. Mereka berpakaian macam orang dulu-dulu, berbaju Melayu, bersamping, bertengkolok dan berkeris. Ayah dengar orang ramai yang berada dekat halaman rumah tu bercakap, tapi tak faham butir bicara mereka. Rupanya malam tu Atuk buat kenduri dengan majlis pengijazahan tamat belajar silat. Majlis berlangsung sampai lewat malam. Bila habis majlis, ayah nampak semua tetamu tu berjalan balik ke seberang jalan dan masuk ke hutan terus gaib. Hilang macam tu je. Esoknya baru Atuk cerita, sebenarnya dia ajar silat pada orang Bunian yang tinggal dalam hutan seberang jalan tak jauh dari kampung tu. Memang Atuk rapat dengan masyarakat Bunian dalam hutan tu sampai dia dapat beberapa ilmu dari mereka. Contohnya ilmu elak serangan serangga berbisa, mandi dengan batu sungai untuk elak patah tulang dan macam-macam lagi. Dari situlah ayah tahu dari mana datangnya pinggan mangkuk yang digunakan untuk majlis makan malam tu, dengan lauk pauk yang banyak, beras dan sebagainya. Bayangkan, nasi dia tak nak guna periuk yang boleh muat segenggam beras, tapi boleh bagi makan ramai orang sampai kenyang. Periuk tu masih ada lagi dekat kampung sampai sekarang, tapi dah jadi bahan sejarah lah. Tak ada siapa ahli keluarga berani nak guna periuk tu, takut jadi lain pula. Arwah Atuk pernah tinggal dengan keluarga Azrul beberapa bulan sebelum dia meninggal dunia. Dulu mereka tinggal dekat kuartus kerajaan, rumah banglo besar dekat Istana Hinggap Negeri Sembilan. Masa tu tinggal dengan mereka, macam-macam benda pelik jadi. Azrul ingat lagi, dia selalu dengar suara orang berbual, tapi tak ada orang. Pernah kena tegur juga sampai demam teruk akibat terkejut. Lepas kejadian kena tegur tu, bila dengar suara orang berbual, Azrul akan menjerit, berlari ke arah arwah mak. Sebab ikut logik akal, kalau ada suara mesti ada orangnya. Ni tak ada. Lepas tu bila cakap, benda tu main hembus-hembus dekat telinga. Akhirnya Azrul berubat dengan arwah Atuk. Dia tutup hijab pendengaran daripada sensitif pada suara-suara dari makhluk halus. Azrul tak pernah nampak pun makhluk halus ni. Mungkin sejak bayi lagi mata ketiga dia dah ditutup. Arwah ayah pernah bagi tahu masa umur Azrul 4 bulan, arwah mak perasan mata Azrul jadi merah menyala. Cepat-cepat arwah ayah baca doa supaya mata Azrul jadi normal balik. Ada satu malam tu, Azrul sekeluarga pernah terima tetamu yang tak nampak dengan mata kasar masih tinggal dekat banglo tu. Masa tu perabot kuartus kerajaan buat dari rotan dan kerusi ada cushion. Nampak jelas cushion tu berlekuk macam ada orang duduk, tapi tak ada orang. Arwah ayah dengan arwah Atuk bersembang dengan tetamu tu sampai pagi. Azrul, arwah mak dan adik-beradik semua duduk dekat tingkat atas buat hal masing-masing, tak nak masuk campur apa yang jadi dekat bawah tu. Zaman komunis dulu memang dahsyat, tapi kampung Dong bertuah sebab ramai penjaganya. Bukanlah tak ada langsung kejadian buruk, ada juga, cuma taklah seteruk tempat lain. Ada satu kejadian tu, sekumpulan komunis tengah cari seorang tali barut askar Jepun dekat kampung berdekatan. Mereka berjumpa dengan salah seorang rakan seperguruan Atuk bernama Tok Cik. Tok Cik tanya mereka dengan cara baik, nak cari siapa, tapi dibalas dengan herdikan dan Tok Cik diugut dengan senapang supaya jangan masuk campur. Tok Cik senyum je bila senapang tu dia acuh
pada dia. Tiba-tiba senapang geng komunis ni jatuh dengan orang-orang ni sekali jatuh. Bukan jatuh terduduk, tapi setakat paras lutut je. Kaki geng komunis tu macam melekat dekat tanah, tak boleh bergerak langsung. Tok Cik bersuara, "Aku bukan nak lawan dengan kamu semua. Janganlah buat onar dekat kampung ni. Kami semua tak suka bergaduh. Baliklah ke tempat asal kamu." Geng komunis yang jatuh ni sedaya upaya cuba bangun, tapi tak berjaya juga. Peluh dah merecik satu badan sampai basah baju dia. Akhirnya komunis tu merayu supaya lepaskan dia dan berjanji tak akan ganggu tempat tu lagi. Tok Cik pun lepaskanlah geng komunis ni, tapi dengan pantas. Komunis tu capai senapang dan cuba tembak Tok Cik. Dengan tenang, Tok Cik mengelak sambil jentik senapang tu ke arah kiri. Terpelanting jauh senapang tu sampai ke seberang jalan dan jatuh berkecai. "Aku dah kata dah, tolong jangan buat onar dekat sini. Pergi sekarang." Sekali Tok Cik jergah, geng-geng komunis tu terus bergegas tinggalkan tempat tu. Bukan calang-calang yang mereka hadap ni. Kebanyakan geng komunis ni ikut ketua mereka lah. Kalau ketua dah tewas, mereka pun menyerah kalah. Ada saudara atuk yang dipanggil Abang Man. Minat sangat nak jadi polis. Kata Abang Man, jadi polis ni hebat sebab boleh pegang senjata, dihormati dan senang nak merantau. Yalah, orang muda zaman tu mana ada internet, jadi mereka suka merantau cari pengalaman dekat tempat orang. Keturunan Azrul ni rawa mendaling dari Pagaruyung. Memang terkenal suka merantau dan cari ilmu. Jadi Abang Man dengan Pak Ngah mohonlah nak jadi polis dekat Raub. Masalahnya mereka ni masih muda lagi, lebih kurang 15-16 tahun. Jadi permohonan mereka ditolak mentah-mentah. Kecewa jugalah masa tu. Maka mereka buat keputusan nak merantau ke Terengganu, dan bila dah cukup umur, mereka mohon jadi polis dekat sana. Alhamdulillah, mereka diterima jadi polis. Berkhidmatlah mereka dekat sana selama beberapa tahun. Masa komunis bermaharajalela, Abang Man ditukarkan ke Raub. Pak Ngah tetap dekat Terengganu. Masa tu jalan darat sangat-sangat berbahaya sebab selalu diserang hendap oleh komunis. Nak bergerak ke mana-mana mesti ada escort dengan konvoi yang panjangnya sampai setengah kilometer kalau bawa VIP. Masa tu Pahang dalam kategori kawasan hitam sebab banyak aktiviti komunis. Jadi sebab itulah kenapa kena ada konvoi sepanjang tu. Masa ni mereka bawa VIP dari Terengganu ke Pahang. Jadi Abang Man pun ikut sekali sebab dia akan ditukarkan ke IPD Raub. Entah macam mana pergerakan mereka ni dihidu komunis dan diserang hendap dekat kawasan Bentong. Abang Man ni adalah ilmu sikit-sikit. Jadi sebelum gerak tu, dia dah rasa tak sedap hati, tapi dia buangnya perasaan tu jauh-jauh sebab yakin ajal maut dalam kekuasaan Allah. Sampai je dekat Bentong, mereka diserang hendap. Berpuluh-puluh orang polis berbalas tembakan dengan komunis selama berjam-jam, tapi disebabkan komunis lebih ramai, jadi ramailah anggota polis yang terkorban dalam tragedi tu. Abang Man yang berada dalam truk polis terakhir masih bersemangat lagi nak lawan geng komunis ni. Yang peliknya, Abang Man tak cedera langsung ditembak komunis. Cuma pakaian dia je yang teruk sampai berlubang-lubang dan cari sana sini. Sampailah satu masa peluru Abang Man dah nak habis, tapi musuh masih ramai lagi. Abang Man terus lau Allahu Akbar dan bangun menghadap kawasan musuh yang tembak dia tu. Masa tu Abang Man tak fikir lain. Dia nak selamatkan diri daripada mati dibunuh komunis tu. Abang Man ambil brand gun atau machine gun polis yang terkorban dan tembak ke kawasan musuh. Bila geng komunis ni nampak polis berdiri tegak macam tu, memang senanglah sasaran mereka. Jadi geng komunis pun tembak ke arah Abang Man, tapi tak ada satu peluru pun yang kena badan Abang Man. Semua terpelanting ke kiri, ke kanan. Kemudian dengan tenang, Abang Man berjalan ke arah kawasan musuh sambil lepaskan tembakan. Bila tengok situasi macam tu, geng komunis semua dah keceput. Macam mana nak lawan dengan polis yang tak load peluru ni? Jadi geng komunis pun berundur dari situ. Bila tengok geng komunis dah berundur, Abang Man pergi ke truk yang masih elok lagi. Dia terus hubungi IPD Raub dan beritahu apa yang berlaku. Masa tu pegawai tertinggi dekat situ, Mak Saleh, dia macam tak percaya Abang Man seorang je yang masih hidup dalam serangan hendap tu. Disebabkan keberanian Abang Man, dia dianugerahkan pingat keberanian daripada kerajaan British. Siap pergi London lagi untuk terima anugerah tu. Kejadian ini berlaku lewat tahun 80-an. Sejak kecil lagi, ibu Kak Zah tak pernah bercerita tentang hantu atau jin, apatah lagi nak menakutkan Kak Zah adik-beradik dengan makhluk tersebut. Selama ni, mereka 5 beradik hanya ditakutkan dengan binatang buas, berbisa dan sosok manusia yang digelar penyabit atau pemotong kepala yang dikaitkan dengan kes penculikan kanak-kanak untuk tujuan tertentu. Bila umur dia masuk 12 tahun, ibu hantar dia mengaji ke rumah guru agama. Lepas tu Kak Zah kena pergi dan balik mengaji seorang diri, memandangkan rumah dia
dia dengan rumah guru mengaji tu 100 meter je. Mula-mulanya segalanya berjalan lancar. Namun beberapa bulan kemudian berlaku gangguan di mana sesuatu mula mendekati Kak Azhar ni. Setiap kali Kak Azhar balik mengaji lepas maghrib, dia akan nampak 3 sosok budak-budak berdiri atas batas sawah padi tengah tunggu dia. Kelibat budak-budak ni Kak Azhar nampak sekilas je. Lepas dia toleh balik, mereka dah tak ada. Sebelum ni Kak Azhar mesti rasa pelik. Kenapa basikal dia tiba-tiba jadi berat dan tak boleh bergerak? Sebaik saja dia melintas kawasan tapak rumah lama dekat sawah tu. Kadang-kadang basikal dia bergerak laju tanpa perlu dikayuh. Tapi bila dah tahu puncanya, Kak Azhar layan ke je lah kerenah 3 budak-budak tu yang mengganggu sekali. Seorang duduk dekat seat belakang, seorang menyongsong dan seorang lagi pegang handle. Beberapa minggu kemudian, Kak Azhar nampak seorang je sosok budak tu yang tunggu dia balik mengaji setiap hari. Yang lagi 2 tu tak tahu ke mana. Tapi kali ni sosok tu tak muncul dekat pertengahan jalan, tapi sosok tu datang rumah guru mengaji untuk jemput dan teman Kak Azhar sampai ke rumah. Walaupun Kak Azhar tak nampak sosok tu dengan jelas, tapi Kak Azhar dapat rasa kehadiran sosok tu macam angin yang bertiup lembut, dan Kak Azhar sikit pun tak rasa meremang bila sosok tu ada dekat dia. Satu petang, Kak Azhar pergi mengaji jalan kaki sebab tayar basikal dia pancit. Masa nak sampai rumah guru mengaji, tiba-tiba ada seekor anjing warna coklat melompat keluar dari sawah ke atas jalan. Kak Azhar dengan anjing tu sama-sama terkejut. Kemudian anjing tu renung Kak Azhar sebelum lari semula ke dalam sawah padi. Kak Azhar yang masih terkejut hanya berdiri sambil fikir nak teruskan perjalanan atau nak patah balik rumah. Masa Kak Azhar cuba larikan diri, anjing tu jengukkan kepalanya dari celah-celah pokok padi macam nak pastikan Kak Azhar ada lagi dekat situ atau tak. Bila nampak kepala anjing tu keluar, Kak Azhar jalan mengundur ke belakang dan bersedia nak lari pulang ke rumah. Bila nampak Kak Azhar nak lari tu, cepat-cepat anjing tu keluar dari sawah dan terus menjelma jadi seorang budak lelaki yang comel, belesung pipit dan sebaya umur dengan Kak Azhar sambil tersenyum dekat dia. Tapi anjing tu tak sempat menjelma sepenuhnya jadi manusia. Hanya kepala je yang berubah jadi kepala budak lelaki. Badan masih anjing lagi. Tanpa fikir panjang, Kak Azhar terus lari secepat mungkin untuk sampai ke rumah. Masa tu lampu suluh, selipar dan tudung tak terbang ke mana. Yang penting selamat sampai ke rumah. Malam tu Kak Azhar kena rotan sebab ponten mengaji. Tapi Kak Azhar tak bagi tahu ibu sebab apa dia ponten mengaji petang tu. Kak Azhar tahu ibu takkan percaya sebab 2 orang abang Kak Azhar yang pernah mengaji dekat situ tak pernah sekali pun kena ganggu. Esoknya Kak Azhar pergi mengaji macam biasa dengan harapan kejadian semalam tak jadi lagi lah. Tapi sangkaan Kak Azhar meleset. Walaupun penyamaran malam tak jadi, sosok budak tu tetap tunggu dia dekat tempat mengaji semata-mata nak teman balik rumah. Tapi kali ni sosok tu bijak sikit. Dia menyamar jadi kucing. Kak Azhar usap-usap kucing tu dan mereka jalan beriringan. Bila sampai simpang rumah, kucing tu terus gaib. Sejak tu, begitulah rutin Kak Azhar setiap kali nak pergi mengaji. Kalau 2-3 hari Kak Azhar tak pergi mengaji, kucing tu akan datang rumah dan tunggu Kak Azhar dekat pinggir jalan. Bulan Disember tahun tu, bapa Kak Azhar meninggal dunia. 2 bulan kemudian, mereka sekeluarga pindah ke rumah lain yang lebih dekat dengan jalan raya besar. Sejak tu, Kak Azhar dah tak nampak lagi sosok misteri tu sebab dia dah tak mengaji lagi, dah khatam Al-Quran. Lepas pindah tu, barulah Kak Azhar berani cerita apa yang berlaku pada ibu. Kata ibu, tapak rumah lama dekat tengah sawah padi yang Kak Azhar kena melintas setiap kali nak pergi mengaji tu adalah bekas tempat orang-orang dulu buang acak. Barulah Kak Azhar tahu kenapa dia seorang je yang kena ganggu, sebab setiap kali balik sekolah dia akan ke tapak rumah lama tu nak petik buah jambu, limau kasturi dan pelam. Beberapa tahun kemudian, sosok tu berjaya jejak Kak Azhar. Teruja betul sosok tu sampai laluan Kak Azhar nak pergi sekolah pagi tu macam dilanda ribut masa sosok tu kejar dan pintas Kak Azhar dekat seberang parit nak jumpa Kak Azhar. Masa tu sosok tu dah jadi remaja dan macam biasalah bila berada depan Kak Azhar, sosok tu menjelma jadi kucing. Kejadian ni terus berlaku walaupun Kak Azhar dah berkahwin dan dah ada anak. Sosok tu akan datang jenguk Kak Azhar setiap kali Kak Azhar ni balik kampung. Abang sulung Kak Azhar pun pernah nampak sosok ni yang dah jadi lelaki dewasa, serba hitam, berdiri sebelah Kak Azhar dekat tepi pagar masih dia keluar dari pintu dapur. Kadang-kadang dia nampak sosok tu tengah mengintai Kak Azhar yang tengah duduk sorang-sorang dekat beranda rumah. Kejadian terbaru, Kak Azhar tak tahu sama ada sosok tu atau bukan sebab Kak Azhar dah pindah ke rumah baru. Lebih kurang pukul 1:30 pagi, anak bongsu Kak Azhar ternampak sosok lembaga hitam masuk ikut tingkat dapur dan tembus ke pintu utama masa dia nak ke tandas. Selang beberapa minit, lembaga hitam tu patah balik menuju ke arah Kak Azhar yang tengah tidur dekat ruang tamu sambil intai muka Kak Azhar yang terlindung dengan selimut sebelum lembaga hitam tu keluar dari rumah.
Kisah ni terjadi sekitar tahun 2013. Masa tu Emma dan 4 orang kawan dalam perjalanan pulang dari kampung kawan dia dekat Endau. Perjalanan pulang dari Johor Bahru ni mereka akan lalu satu jalan yang terkenal dengan pelbagai kisah mistik. Siapa yang biasa lalu jalan nak ke Mersing Endau dari Johor Bahru memang akan tahu jalan yang ada kubu tinggalan askar Jepun ni. Ada lebih kurang 4-5 biji kubu dekat kiri dan kanan bahu jalan tu. Sebelum bertolak pulang, mak kawan Emma ada pesan supaya berhati-hati memandu. Berhenti rehat dekat mana-mana dulu sebelum masuk waktu maghrib. Lepas maghrib nanti sambung perjalanan semula. Mereka semua rasa pelik tapi tak adalah ambil serius sangat pesanan tu. Masa balik tu Emma duduk dekat seat penumpang sebelah seat pemandu. Kawan dia bernama Fatin yang memandu. Mereka bertolak sekitar pukul 6 petang. Sepanjang perjalanan 3 orang kawan yang duduk dekat seat belakang tak berhenti bercakap. Ada je ceritanya. Tiba-tiba Emma perasan makin lama makin perlahan mereka bercerita dan akhirnya senyap. Rupanya semua dah tertidur. Emma buat keputusan tak nak tidur, nak temankan Fatin berborak. Sembang punya sembang, Emma tengok jam dah dekat pukul 7 petang. Dah nak maghrib. Tapi mereka tak berhenti rehat pun macam yang mak kawan pesan tadi. Langit pun belum gelap lagi. Akhirnya mereka sampai dekat kawasan berkubur tu. Satu persatu kubur mereka lewati. Emma masih bersembang dengan Fatin supaya Fatin tak mengantuk dan nak hilangkan rasa tak sedap hati yang bersarang dalam dada dia. Sejak dari lalu sebelah kubur yang pertama lagi, hati Emma rasa macam ada benda yang tak kena. Sampailah dekat kubur yang terakhir. Jalan tu lurus je dan ada kubur Jepun dekat sebelah kiri jalan atas bukit. Dari jauh Emma nampak ada satu sosok berdiri depan kubur tu. Semakin dekat dengan kubur tu semakin jelas apa yang Emma nampak. Akhirnya Emma dan Fatin serentak terdiam sebab mereka nampak seorang askar Jepun tengah berdiri tegak lengkap berpakaian askar. Emma yakin itu bukan manusia. Rupa hantu tu pun tak adalah menakutkan tapi mukanya nampak sangat pucat, putih dan bermata sepet. Badannya tegak, pakai baju hijau dan seluar askar. Topi ada lambang bulat merah dekat tengah. Hantu Jepun tu berdiri tegak menghadap jalan macam nak tahan kereta mereka. Emma perasan ada satu beg besar dekat kaki hantu tu. Emma tengok jam, tepat pukul 7.20 malam. Memang dah masuk waktu maghrib. Mereka lepas je hantu Jepun tu. Emma terus capai surah Yasin yang memang ada dalam kereta. Hati Emma ni macam tergerak nak tengok cermin sisi sebab nak pastikan betul ke apa yang dia nampak tadi, tapi tak berani. Kemudian Emma tengok Fatin. Dia masih diam dengan muka ketakutan. Tapi Emma tak adalah tanya Fatin dia nampak tak benda yang dekat kubur tu, sebab Emma rasa Fatin pun nampak juga. Tak lama kemudian 3 orang kawan yang tidur dekat seat belakang semua terjaga serentak. Salah seorang perasan Emma peluk surah Yasin dan Fatin hanya diam sambil memandu dalam keadaan ketakutan. Bertubi-tubi soalan keluar dari mulut mereka nak tahu apa yang jadi. Kebetulan masa tu Fatin dan tambulan. Kawan yang seorang dekat belakang ni dah nangis-nangis. Orang lain yang nampak, orang lain pula yang menangis. Mungkin dia lemah semangat. Kemudian mereka berhenti dekat stesen minyak Kota Tinggi untuk bertenang. Emma tanya Fatin, dia nampak tak tadi? Rupanya betul, dia pun nampak apa yang Emma nampak dekat kubur Jepun tu. Dah 3 orang yang dekat belakang jadi tak keruan. Akhirnya kawan Emma yang menangis tadi ajak mereka jumpa seorang ustazah yang dia kenal. Memandangkan mereka semua nampak macam dah hilang semangat, mereka semua setuju. Perjalanan nak ke rumah ustazah tu terasa sangat jauh. Dengan sesatnya lagi, dengan yang menangisnya lagi. Akhirnya mereka sampai dekat rumah ustazah dalam pukul 9 malam. Kebetulan masa sampai tu ustazah baru je habis rawat seorang pesakit dia. Tak tunggu lama, ustazah terus panggil Fatin dan kawan yang menangis tu duduk depan dia. Lepas tu ustazah mulakan rawatan, baca ayat-ayat suci Al-Quran sambil pejam mata. Selang beberapa minit kemudian ustazah berhenti membaca. Kata ustazah, makhluk tu memang ada dekat mereka ni. Yang ikut mereka ada 2 ekor. Makhluk tu marah sebab mereka tak berhenti kereta masa tu. Bila Emma dengar ustazah cakap ada 2 yang ikut mereka, terus Emma tanya balik, macam mana rupa makhluk yang ikut mereka tu? Yelah, Emma dengan Fatin nampak seekor je. Kata ustazah, seekor berbadan tegap, besar, tinggi, muka pucat, bengis, matanya sepet dan pakai pakaian askar. Seekor lagi berbadan gempal, rendah, berdiri sebelah yang badan tegap tu. Berderau darah Emma bila ustazah cakap sama dengan apa yang mereka nampak. Kata ustazah lagi, hantu Jepun yang muka bengis ni sangat jahat dan berniat nak terbalikkan kereta mereka sebab mereka tak berhentikan kenderaan dan tak endahkan dia. Tapi hantu yang satu lagi tu tak benarkan. Mengucap panjang Emma lepas dengar ustazah cakap hantu tu nak terbalikkan kereta mereka. Sebenarnya memang Emma tahu kawasan tu banyak kali berlaku kemalangan. Lepas rawatan, ustazah pesan jangan keluar waktu malam dan pulang sebelum waktu maghrib. Jangan pakai pakaian hitam dalam masa seminggu. Kebetulan memang mereka semua pakai baju hitam waktu tu.
Biasalah makhluk jahat ni suka ke benda gelap, senang nak merasuk dalam badan katanya. Esoknya kawan yang menangis-nangis dalam kereta tu tak datang kerja. Emma, Fatin dan 2 orang yang lain kerja macam biasa, tapi semua macam ayam berak kapur lah dalam ofis tu. Senyap je, termenung dan masing-masing muka pucat. Emma ni suka melukis, jadi tak semena-mena dia rasa macam nak lukis hantu Jepun yang dia nampak semalam. Lepas siap lukis hantu tu, Emma tunjuk dekat Fatin. Fatin punyalah marah masa tu. Ada jugalah Emma tanya Fatin lepas jumpa Ustazah hari tu ada apa-apa jadi tak? Kata Fatin, setiap malam dia terdengar ada benda cakar-cakar tingkap bilik dia dari luar. Tapi makin lama gangguan tu makin kurang dan akhirnya hilang. Masa umur Nana 11 tahun, ayah bertugas sebagai guru di seberang perai. Masa tu, mereka sekeluarga tak tinggal dekat kuartus, tapi ayah menyewa dekat sebuah kampung. Mereka berjiran dengan keluarga Cik Nen. Nana panggil suami dia Pak Teh, bini dia Mak Teh. Pak Teh dengan Mak Teh ni ada seorang anak lelaki. Nana panggil Abang Mi. Masa Nana kecil, Abang Mi ni rajin mengasuh dia. Nak pergi mana-mana mesti bawa Nana. Petang-petang Abang Mi akan bawa Nana pergi meronda naik basikal. Sampailah umur Nana 13 tahun. Dia dengar Abang Mi dah jadi penagih, tersilap langkah, salah pilih kawan dan terjebak dengan dadah. Ada satu hari tu, masa Nana balik sekolah, dia nampak polis dah angkut Abang Mi naik truk. Sedih juga Nana masa tu sebab dah anggap Abang Mi ni macam abang kandung sendiri. Nana berlari kejar truk tu sambil panggil Abang Mi. Masa tu air mata dah keluar dah. Nana pergi balik bagi tu Pak Teh dengan Mak Teh. Abang Mi sayang diorang. Lebih kurang macam itulah pesan Abang Mi dekat Nana. Lama jugalah Abang Mi pergi kursus dekat pusat. Lebih kurang 2 tahun. Masa Abang Mi keluar dari pusat, Nana dekat asrama. Masa Nana balik bercuti, bila dengar Abang Mi dah keluar, dia terus cari Abang Mi dengan uniform sekolah tak bergantinya. Tak silap Nana, dah 2 minggu Abang Mi dibebaskan. Sampai dekat rumah Abang Mi, Pak Teh cakap Abang Mi ada dalam bilik tengah laluk. Abang Mi asyik cakap dia ada bawa balik bini je. Baru keluar 2 minggu, malam-malam tak balik. Hilang 2 hari, tahu-tahu cakap bawa balik bini, kata Pak Teh. Menonong Nana pergi jenguk Abang Mi dekat dalam bilik dia. Bilik Abang Mi ni tak ada pintu, Mak Teh gantung lansir je. Nana jenguk kepala. Dia nampak Abang Mi tengah tersengih sorang-sorang. Nana tegur dia, tanya tengah buat apa. Nana, mari masuk kena dengan bini Abang Mi. Mari, kata Abang Mi. Nana pun teruja nak kena dengan bini Abang Mi ni. Sekali dia masuk, terus melompat sambil menjerit. Orang ke hantu? Dengar rambut menggerbang, muka punyalah buruk. Dengar je Nana menjerit, Pak Teh dengan Mak Teh terus berlari dekat dia. Kenapa Nana menjerit? Abang Mi buat apa? Tanya Pak Teh. Tu, bini Abang Mi. Bila Abang Mi nikah dengan Cik Ponti? Nana tunjuk Cik Ponti dekat sebelah Abang Mi tu. Pak Teh dengan Mak Teh saling berpandangan. Tiba-tiba Cik Ponti tu terbang dekat depan Nana sambil bagi amaran, jangan kacau Abang Mi. Walaupun takut, Nana sempat menjawab, kau lah belah, kau hantu mana boleh kahwin dengan manusia. Mak Teh dengan Pak Teh mula panik. Cik Ponti tu macam tak puas hati dengan Nana. Habis barang-barang dalam bilik mula berterbangan. Dari pandangan mata Pak Teh dengan Mak Teh, benda-benda tu terangkat sendiri. Tapi bagi Nana, dia nampak semua tu angkara Cik Ponti tu. Kemudian Pak Teh suruh Nana panggil Tok Ki yang ajar mengaji. Rumah Tok Ki selang 5 biji rumah dari rumah Pak Teh. Masa nak pergi tu, macam-macam halangan Nana kena. Mula-mula kaki tak dapat bergerak. Nana paksa juga. Akhirnya kaki dapat bergerak. Baru nak turun tangga, badan macam kena tarik dari belakang pula. Nana baca ayatul kursi, barulah dia dapat keluar dari rumah Pak Teh. Lepas bagi tahu apa yang jadi pada Tok Ki, mereka segera ke rumah Pak Teh semula. Masa sampai rumah Pak Teh, Nana dengar Abang Mi tengah marah mak ayah dia. Mengamuk sakan Abang Mi masa tu. Dia asyik cakap jangan ganggu bini dia. Tok Ki terus masuk dalam. Kemudian dia seluk sesuatu dalam beg sandangnya. Segenggam garam yang diambil dari beg sandang lalu dirapatkan ke mulut. Terkumat kamit mulut Tok Ki baca ayat-ayat suci. Marah betul Abang Mi bila mereka kata bini dia Pontianak. Dari pandangan mata Abang Mi, Cik Ponti tu cantik sangat. Kecil molek, bulu mata melentik. Buas Mak Teh sepak semua pinggan piring yang bini Abang Mi lemparkan. Ligat tendangan Mak Teh. Bila piring lain datang, Mak Teh tepis guna tangan. Dah macam pesta sukan. Tenganga mulut Tok Ki tengok ketangkasan Mak Teh. Pak Teh cuit Tok Ki sambil tunjuk ke arah Abang Mi. Tanpa buang masa, Tok Ki terus baling garam kasar ke arah Abang Mi. Nana nampak garam kasar tu kena Cik Ponti. Mengelupur kepanasan Cik Ponti masa tu. Apa lagi Abang Mi mula naik angin bila tengok bini dia kesakitan. Sekali lagi Tok Ki baling garam ke arah Cik Ponti. Terus berasap badan dia lalu hilang. Meraung-raung Abang Mi tengok bini dia dah hilang. Dia terus tekam Tok Ki dan bagi sebiji penumbuk ke pipi Tok Ki sampai terpelanting Tok Ki dibuatnya.
mana? Cepat-cepat Pak Teh tarik tangan Abang Mi. Tapi Pak Teh pun terjatuh juga, kena tolak dengan Abang Mi. Baru je Abang Mi angkat kaki nak pijak Pak Teh, Mak Teh terus berlari ke arah Abang Mi, bagi pelempang dan humban Abang Mi. Kemudian Tok Ki pegang umbun-umbun Abang Mi dan baca sesuatu. Lepas habis baca, Abang Mi kebingungan, macam tak tahu apa yang jadi. Lepas tu Tok Ki pagar rumah Pak Teh. Hanya itu yang mampu Tok Ki buat. Sejak kejadian dekat rumah Pak Teh tu, 3 malam berturut-turut orang kampung dengar perempuan menangis menayu-dayu waktu malam. Masuk malam ketiga, Abang Mi buka pintu rumah dan bersuara, "Kalau betul kau sayang aku, pergilah. Jangan ganggu aku dan keluarga aku lagi. Dunia kita berbeza." Lepas Abang Mi cakap macam tu, Cik Ponti tu menangis menayu-dayu dekat 2 jam. Kemudian Cik Ponti tu terbang atas pokok kabu, lalu terbang entah ke mana. Sejak hari tu, Abang Mi tak keluar malam lagi. Kisah ni jadi 16 tahun lepas. Ada waktunya Dani akan tolong Abang Janggut ambil pisang, keledek dan kelapa dari beberapa ladang sekitar Bagan Datuk, bawa ke Pasar Borong Selayang. Hari tu sekali lagi Abang Janggut suruh Dani ambil pisang dan buah-buahan lain dekat Bagan Datuk. Dani pergi dengan seorang kelendan bernama Adin, seorang budak tafiz yang tengah bercuti. Lepas ambil bekalan buah-buahan, mereka memulakan perjalanan ke Pasar Borong Selayang. Malam tu jalan raya agak lengang. Mereka berborak agak rancak lepas makan malam dekat Tanjung Karang dan menghampiri Batu Arang, kawasan yang sunyi penuh dengan hutan dan ladang kelapa sawit di kiri kanan jalan. Ditambah pula dengan keadaan jalan yang gelap sebab tak ada satu pun lampu jalan dekat situ. Masa berada dekat jalan yang sunyi tu, tiba-tiba salah satu tayar belakang lori meletup. Terhuyung hayang lori tu akibat Dani brek mengejut dan berhenti di pinggir jalan. Mereka berdua mati akal. Dengan peralatan yang tak cukup, dengan gelapnya lagi, satu kenderaan pun tak ada. Beberapa kali jugalah Dani telefon Abang Janggut dan kawan-kawan lain, tapi tak dapat sebab mereka berada dalam kawasan hutan. Tak lama kemudian, ada sebuah lori kecil lalu bawa muatan dari Tanjung Karang. Dani tak kenal mereka, tapi mereka kenal lori tu. Ini bukan lori Abang Janggut ke yang sebelah kedai makan tu? Mereka berdua pun mengiyakan. Lepas berbincang, mereka setuju bawa Dani ke Pekan Hijau yang agak jauh dari situ nak cari kedai kereta yang masih buka. Dani suruh Adin tunggu dalam lori. Walaupun rasa bersalah tinggalkan Adin sorang-sorang dekat situ, tapi tak ada pilihan sebab lori penuh dengan muatan. Alhamdulillah, Adin pun setuju. Sampai dekat Pekan Hijau, lori tadi tinggalkan Dani dekat kedai kereta sebab mereka kena hantar barang. Nasib baik ada kedai kereta yang masih buka. Lepas puas pujuk mekanik Cina tu, akhirnya dia setuju, tapi ada upahnya. Bila Dani dan mekanik tu sampai dekat lori semula, Dani terkejut sebab tayar lori dah diganti dan tayar yang pecah tu dah berada atas buah-buahan dekat belakang lori. Mekanik tu marahlah sebab dia ingat Dani saja nak mainkan dia. Sudahnya Dani hulurkan duit juga, upah hantar dia ke lori. Adin masih duduk dalam lori lagi. Lama Dani pandang tayar yang siap dipasang dan tayar yang diletakkan atas muatan lori tu. Masa lori bergerak, Dani tanya pada Adin, macam mana tayar lori tu boleh bertukar? Kata Adin, masa Dani pergi Pekan Hijau tadi, tak lama lepas tu ada kereta peloton Sagar Merah lalu dan berhenti. 2 orang lelaki keluar dan tanya apa masalah lori ni. Adin pun ceritalah apa yang berlaku. Lepas tu mereka berdua keluarkan alat-alat dari kereta dan buka tayar lori tanpa disuruh. Mereka buat semua tu dengan sangat cepat. Seorang buka dan seorang lagi ambil tayar ganti. Tak sampai beberapa minit je dah siap. Lepas siap, seorang lelaki tu campak tayar bocor ke belakang lori. Masa mereka nak bergerak, Adin nak bagi duit tapi mereka tak nak. Bila dengar cerita Adin tu, Dani terdiam kejap. Mustahil seseorang boleh buka tayar lori yang syarat dengan muatan dengan cepat, apatah lagi nak campak tayar lori atas muatan belakang lori. Belakang lori tu dah lah tinggi dan tayar lori bukannya ringan. Dani masih belum dapat proses cerita Adin ni. Dengar macam mengarut. Tak mungkin Adin menipu sebab Dani memang kenal si Adin tu. Tapi kata Adin, yang dia bertambah pelik lagi, dia tengok salah seorang lelaki tu, muka dia sebiji macam muka Dani. Sudah. Dani terdiam, dada mula berdebar-debar. Sampai dekat Pekan Rawang, seorang lagi pekerja Abang Janggut dah tunggu dekat depan kedai kopi untuk tolong turunkan semua muatan hari tu. Mereka panggil Abang Din je, seorang bekas komando. Dari Pekan Rawang tu, Abang Din pula yang bawa lori dan tanya kenapa lambat sangat sampai. Dah dekat tengah malam baru sampai. Adin pun mula cerita kejadian yang mereka alami. Lori masih bergerak agak laju. Kenderaan memang kurang.
Waktu tu rawang bypass belum ada lagi. Tak sampai seminit Adin bercerita, masa mereka melepasi Taman Rimba Commonwealth, tiba-tiba sebuah Proton Saga merah potong lori mereka dan berek mengejut depan lori. Abang Din menjerit dan terpaksa berek mengejut juga. Kereta Proton tadi terus bergerak laju macam cuba larikan diri. Abang Din kejar kereta tu, mengaum-ngaum bunyi enjin lori. Dani mula risau. Berkali-kali disuruh Abang Din bersabar, tapi Abang Din tak peduli. Dia tekan minyak selagi mau. Kereta Proton Saga merah tu semakin laju melepasi Temple Park dan stesen minyak Shell. Sampai dekat jalan yang agak curam dekat kolam air panas menuju Pasar Borong tu, ada roadblock pula dekat situ. Berdecik-decik bunyi lori bila brek mengejut. Lori tu huyung hayang ke kiri kanan sampai berasap tayar lori bila berhenti. Akhirnya mereka disaman. Abang Din masih tak puas hati dan tanya polis tu ke mana perginya kereta Proton merah depan mereka tadi. Kenapa tak tahan, sedangkan kereta Proton Saga merah tu lagi laju daripada mereka. Polis tu pandang mereka dengan wajah pelik. Awak jangan main-main. Dah dekat sejam kami dekat sini, awak orang pertama yang lalu dekat sini tau. Berkerut daya Abang Din bila dengar abang polis tu cakap macam tu. Okey, sampai sini dulu kisah untuk hari ini. Sebelum kita berpisah, anggaplah kisah ini sebagai hiburan semata-mata. Janganlah terlalu mudah percaya. Hanya yang mengalaminya tahu akan kebenaran sesuatu kisah tu. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.